Terasa macam doa kita Tuhan tak makbul. Kita berdoa untuk kekuatan orang Islam, tapi orang Islam makin lemah. Kita berdoa untuk perpaduan, orang Islam makin berpecah. Kita berdoa semoga orang bukan Islam itu ditewaskan. Doa kita, Allah mansurna alal qaumil kafirin. Macam-macam lagi kita doa, tapi apa yang berlaku sebaliknya daripada apa yang kita doa. Jadi ini satu isu yang serius. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Iraq, tentulah para alim ulama, para aulia-nya telah berdoa tu. Orangnya lebih banyak daripada kita, tapi tetap tewas kepada kufar. Tak tewas pun kita kata dah dikuasai oleh kufar. Berlaku di Afghanistan, berlaku di Syria, dan sekarang ni pun mungkin keadaan seumpama itu sedang berlaku di Malaysia, tapi dalam bentuk kita sendiri, iaitu kita tewas di medan politik, kita tewas di medan ekonomi, kita berpecah belah dan sebagainya. Sedangkan doa kita terlalu banyak. Apakah Tuhan tak makbulkan doa kita atau macam mana? Tuan-tuan sekalian, berdoa kepada Tuhan ini ialah wajib sebenarnya. Bentuk-bentuk doa itu terpulang, tetapi berdoa kepada Tuhan adalah wajib. Sebab berdoa itu melambangkan pergantungan kita kepada Allah, melambangkan kita bertumangkan Allah dalam kehidupan kita, melambangkan tawakal kita kepada Allah. Itu wajib. Tapi hasil daripada doa itu satu perkara lain pula. Kalau tuan-tuan tengok perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran tu, kita berdoa ni banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, jawabkanlah kepada mereka, aku ni dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan menerima dan aku akan menyahut doa mereka apabila mereka berdoa kepada aku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka meminta dan berdoa kepada aku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapat petunjuk. Dari perintah Tuhan, mestilah minta kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memakbulkan doa, seolah-olahnya begitu. Tapi yang kita tengok sebaliknya. Kemudian kita tengok pada ayat yang lain pula. Surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 60, tuan-tuan tengok, yang selalu dibaca oleh imam-imam waktu lepas salat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah, Tuhan kamu telah berkata, pohonlah, berdoalah kepada aku, pasti aku akan menerima doa kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang takburkan diri untuk tidak beribadah kepada aku, termasuklah tidak berdoa kepada Allah. Sebab berdoa itu sebahagian daripada ibadah. Bahkan salat itu terjemahannya as-salatu al-ibadatu atau ad-du'a'u. As-salatu ad-du'a'u, equivalent bahasa Arab. Salat itu ialah doa. Jadi siapa yang mentakburkan dirinya, tak nak mohon kepada Allah melalui doa dan lain-lain, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke neraka dengan penuh kehinaan. Itu ayat kedua, bagaimana perintah Allah dengan seriusnya untuk kita berdoa kepada Dia. Kemudian itu semua orang terima. Saya akan sebut lagi sebab saya dah prepare tentang ayat-ayat ini. Kemudian Tuhan sebut lagi dalam ayat yang lain, surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 18. Sebelum sampai ke situ, timbul persoalan doa kita tidak makbul.
Sedangkan dua ayat saya baca tadi, Tuhan kata Tuhan akan terima doa kita, berdoalah kepada aku dan berbagai-bagai. Tapi kita terasa tidak makbul. Saya nak baca ayat ini. Surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak terhitung, kamu tak mampu nak hitung. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini telah memberi satu jawapan secara tak langsung. Kita duk kata doa kita Tuhan tak makbul, tak makbul, tak makbul. Cuba kita tengok. Tuhan telah bagi nikmat kepada kita yang kita tak terbayang banyaknya. Kita hirup udara percuma. Kita dapat air yang bersih percuma. Kita beli itu kerana masalah dunia. Sedangkan di negara-negara Eropah macam England, saya tahu airnya percuma. Kita dapat cahaya matahari percuma. Kalau tidak dapat cahaya matahari tak boleh hidup. Tanah-tanah kita diberi kesuburan yang mudah. Tahu saja tanaman naik. Kita diberi tanah rizab Melayu sampai berapa puluh ribu ekar, tapi kita yang menjualnya. Nikmat terlalu banyak. Kamu yang, izinkan saya cakap dengan kasar sikit, kamu yang buta melihat nikmat Allah. Saya hidup 71 tahun, sikit sebanyak sakit dan berbagai-bagai, tapi nikmatnya terlalu banyak saya dapat. Mungkin daripada keseluruhan episod kehidupan saya itu, mungkin kalau saya sikit sebanyak masuk hospital, mungkin tak sampai pun 1 tahun. Bermakna 70 tahun lagi dalam nikmat Allah. Tapi sekali saja masuk hospital, lupa segala nikmat. Ini punca dia kata doanya Tuhan tak makbul. Dia nak kahwin dua, dia kata sebenarnya muda sampai ketua dia doa, tak pernah Tuhan makbul sebab isterinya penentang dia. Dia ambil spesifik. Tapi ada orang dia ada yang kahwin boleh katakan 99%, bermakna doanya dimakbulkan. Yang tak kahwin sikit, yang nak kahwin 2-3 tu ekstra itu dah jadi contoh. Jadi dengan sebab itu, kalau kita lihat nikmat Allah tak terhingga, kesuburan tanah automatik. Kita dalam PKP baru ni, gaji semua alhamdulillah berjalan elok, terutama orang yang bekerja dengan kerajaan. Itu satu nikmat. Tetapi orang lupa tentang itu. Dia ambil titik bengik tentang nak menyalahkan pihak lain. Contribution fund tu tak betul begitu begini, tapi dia setiap bulan pensionnya 45,000 dapat, dia tak kira. Kalaulah terhalang sebab kerjaan dah teruk bajet pada waktu tu misalnya, tapi kita tak nampak. Maka dengan sebab itu Tuhan kata, kalau kamu nak bilang nikmat Allah, kamu tak terbilang banyak sangat, tetapi Allah ampun kepada kamu, makna Allah tak marah kepada kamu walaupun kamu tak mengakui nikmat Allah. Itu maksudnya, kerana Allah tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu ayat yang lain. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 34. Ini lagi-lagi clear ni. Bahkan Tuhan kutuk pula orang yang lupa nikmat ini. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Tuhan memberi kepada apa semua yang kamu minta. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu membilang nikmat Allah, kamu tak terhingga. Itu maksudnya. Kita dah ambil yang tak dapat, kita tak bilang yang dah kita dapat banyak. Sebab itu Tuhan kata, apa yang Tuhan minta aku dah bagi secara umumnya. Saya merasai kehidupan saya hampir 100% doa saya Tuhan makbul. Saya kata gitu seolah-olahnya. Tapi kita gagal melihat berbagai-bagai nikmat, kita tak anggap itu sebagai nikmat. Kita nampak 1-2 yang kita tak berjaya itu sebagai Tuhan tak makbulkan doa kita. Ini masalahnya. Jadi kalau kamu menghitung wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, ya sama-sama macam ayat tadi. Jadi kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak terhitung banyaknya. Tapi innal insana lazalumun kafar. Ini puncanya. Tetapi manusia ni tabiatnya dia zalim kepada dirinya dan dia kufur. Zalim maknanya dia tak mengakui nikmat, bahkan dia kecewa pula satu permohonannya dia tak dapat sedangkan lain dia dapat. Dia zalim kepada diri dia, menyebabkan kemurkaan Allah, masuk ke neraka. Ada orang yang dapat macam-macam dah kontrak,
Tapi satu tak dapat, maki hamun. Itu semua gagal melihat nikmat. Jadi manusia ni zalim sini lawan kepada adil. Tak patutlah kamu buat macam itu maknanya. Sebab zalim lawannya adil. Tak patut kamu bertindak demikian. Kamu tak nampak nikmat Tuhan itu. Kamu duk nampak satu dua. Tuhan sebut kafar. Tabiat manusia itu kafar. Kafar ni kufur, nafi nikmat. Tabiat kita nafi nikmat. Kita tak mengakui nikmat. Macam ada keluar dalam viral apabila Tuhan Nabi ditunjukkan ahli neraka tu banyak perempuan. Apa sebab tanya? Nabi menjawab, terjemahannya saya sebut secara ringkas. Kerana orang perempuan ni sekali saja dia tak dapat apa yang dia nak, dia nafikan kebaikan suaminya sepanjang hayat. Suami saya tu tak guna, tak pernah bagi apa pada saya. Kira-kira sekali miss. Ya tak? Jadi yang ini jadi persoalannya. Sebab dia tak nampak segala nikmat yang banyak yang Tuhan sebut, tapi dia nampak yang satu dua dia tak dapat tu. Macam sakit lah. Duduk sampai 70 tahun, masuk hospital sekali-sekala dan mengeluh, kecewa. Tapi yang sihat, segar 68 tahun, 69 tahun dia tak fikir. Kalau sampai tak ada sakit sama sekali, tak usah jadi manusia, jadi robot. Baru tak sakit. Kalau sudah manusia mesti sakit. Sebab itu sakit itu sebagai kafarah, pelindung dosa, penghapus dosa. Apa erti sabar? Apa berarti redha? Sebab nak menerima keadaan-keadaan yang sikit sebanyak kita nampak macam negatif. Ya tak? Tapi sebenarnya tidak. Bahkan bagi orang yang betul-betul mukmin mengikut satu hadis, ma'ajabal mu'min kullu lahu khair. Alangkah baiknya seorang mukmin ni semua yang berlaku pada dia baik. Apabila dapat nikmat, alhamdulillah dia syukur. Syukur itu lawan kufur. Kufur itu syukur itu lawan dia kufur.